Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya Naila Huda, dan pastinya antara tumpuan utama kami pada minggu akan datang adalah kebenaran rentas negeri yang dijangka akan dibuat dalam masa terdekat dan juga secara serentak untuk seluruh negara dan bakal diumum dalam masa terdekat. Itu kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, pada minggu lepas, dan katanya kebenaran serentak ini berikutan kebanyakan negeri dijangka mencapai kadar vaksinasi populasi dewasa 80% apabila purata vaksinasi individu berusia 18 tahun ke atas di seluruh negara mencapai 90%. Katanya sebelum ini, tunggu saya akan umumkan, tetapi dah tak lama dan akan dibuat secara serentak seluruh negara. Dan katanya jika kebenaran diberi pada kadar 90%, kita jangka rata-rata negeri telah mencapai peratusan tertinggi vaksinasi. Dan ketika ini kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV, sehingga 8 Oktober 2021, kadar vaksinasi bagi mereka yang sudah pun lengkap divaksinasi 2 dos adalah 89.4%, yang bermakna hanya 0.6% lagi sehingga kita mencapai populasi dewasa negara 90%, dan kita akan menjangkakan pengumuman kebenaran rentas negeri dalam masa terdekat. Dan bagi mengulas lanjut mengenai kebenaran rentas negeri ini, adakah kita sudah berada pada masa yang tepat dan situasi COVID-19 sudah pun cukup reda untuk kita membenarkan rentas negeri ini? Sudah bersedia bersama saya Dr. Fahan Rusdi, pakar perubatan kesihatan awam. Terima kasih Dr. Fahan bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Pertama sekali kita nak lihat kepada kadar peratusan 90% ini. Kita sudah pun mendengar beberapa pakar kesihatan sebelum ini sudah pun berkata 90% ini ataupun apa-apa kadar vaksinasi ini sebenarnya tidak begitu tepat kerana ia tidak termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan sebagainya. Pandangan Dr. Farhan melihat kepada 90% ini, sejauh mana ia sebenarnya mencerminkan realiti kadar peratusan vaksinasi? Kepada saya, kalau kita nak menyebutkan tentang peratusan vaksinasi tersebut, saya ingin mengulas kembali di mana saya mengatakan bahawa denominator itu adalah tidak tepat. Jadi bila kita mengatakan kita telah mencapai 90%, ini adalah menggunakan denominator yang telah dikeluarkan menggunakan sensus yang agak lama. Tetapi apa yang saya ingin tekankan ialah 90% ini bukanlah nombor yang kita harus gunakan sebagai indikator untuk pembukaan kembali merentas negeri dan sebagainya sebenarnya. Kalau bukan 90% vaksinasi dewasa, apa indikator yang patut kita gunakan untuk memberi kelonggaran? Jadi sesuatu yang lebih penting ialah memang betul kadar vaksinasi ini adalah salah satu daripadanya. Tetapi kita kena faham kenapa rentasan negeri ini semua dilaksanakan ialah kerana kita tidak mahu membebankan fasiliti kesihatan awam ataupun hospital. Jadi kita harus menilai kembali dengan tengok indikator seperti kemasukan ke dalam hospital, berapakah jumlah katil ICU yang diperlukan dan berapakah alat bantu pernafasan. Kerana ini sebenarnya yang boleh membebankan fasiliti kesihatan. Jadi kalau kita mengulas kembali dan memikirkan tentang data yang telah diberikan, jumlah peratusan kes yang telah direkodkan daripada rentasan negeri ini adalah hanya lebih kurang 1.8%, dan jumlah ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan lain seperti kilang, seperti apabila mereka mengadakan majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi di situ saya ingin tekankan sebenarnya bahawa rentas negeri ini bukanlah menjadi faktor kluster ataupun kes yang akan meletup dengan besar. Tetapi sebenarnya apabila kita merentas negeri dan kita tidak mengendah kepada SOP itu apabila kita merentas negeri tersebut. Dr. Fahan dan juga bersama dengan pakar-pakar kesihatan lain sebelum ini sudah pun memberi saranan yang sama, iaitu kalau kita memberikan lebih banyak kelonggaran antaranya seperti rentas negeri, kita masih perlu go back to basics, FTTIS, Find Test Trace Isolate Screening. Tetapi kalau kita menjangkakan kebenaran rentas negeri itu dalam masa yang terdekat seperti yang Dr. Fahan katakan, bukan menjadi punca kluster semata-mata. Jadi kalau melihat kepada kebenaran rentas negeri ini, adakah kita sudah mencapai FTTIS yang memuaskan? Adakah kita sudah melakukan pengesanan kontak rapat yang cukup cekap setakat ini? Negeri seperti ataupun negara seperti Singapura
seperti yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri mereka telah mengatakan bahawa mereka masih lagi tengah improve ataupun tengah memperbaiki dan menambah baikkan sistem mereka, dan mereka populasi hanyalah 5.6 juta di Singapura. Jadi negara kita sebenarnya ada masih lagi banyak lagi ruang dan banyak lagi benda yang kita harus memperhalusi. Tetapi kita dalam satu predicament. Adakah kita harus menunggu bahawa sistem semua bersiap sedia dan kita membuka, ataupun kita membuka dan kita catch up? Sebenarnya jawapan dia agak kompleks kerana kita kena faham bahawa the best tool untuk kita membelajar ialah dengan kita punya experience ataupun dengan apa yang kita dapat belajar along the way. Jadi di sinilah saya ingin tekankan bahawa kita tidak boleh lagi menunggu untuk membuka ekonomi kerana kita sudah kerugian amat-amat banyak. Tapi pada masa yang sama, sistem penambahbaikan ini kita harus keep up with the speed ataupun kita harus bersama-sama. Apabila dia buka, kita punya sistem penambahbaikan pun harus dipertingkatkan dengan secepat yang mungkin untuk mengelakkan kita tidak boleh melakukan FTTIS dengan sempurna. Jadi di situ Naila, apa yang saya nak cakap bahawa kita masih lagi ada perjalanan yang jauh. Kerana kita tidak tahu COVID ini mungkin akan berada dengan kita untuk 6 bulan ataupun 6 tahun ataupun untuk selamanya. Tetapi apa yang saya ingin kita tekankan, kita tidak boleh berhenti untuk memperbaiki dan untuk menambah baik sistem kita untuk menjejak, mencari dan untuk menguji mereka dengan COVID-19 ini. Jika kita nak learn as we go seperti yang Dr. Farhan katakan tadi, di mana antara negeri-negeri yang patut diberi perhatian khusus sekiranya kita membuka ekonomi, membenarkan rentas negeri pada masa terdekat ini? Pastinya kalau kita nak melihat kepada sistem kesihatan, sejauh mana mereka boleh menampung sekiranya berlaku gelombang baharu dan lonjakan kes, dan juga melihat kepada kadar vaksinasi mengikut negeri setakat ini, sekarang ini, mana antara negeri yang patut diutamakan dan diberi perhatian khusus? Jadi untuk itu, kita kena tengok di manakah negeri yang ada kemasukan kes yang paling tinggi, dan juga di situ kita pakai indikator vaksinasi. Negeri yang ada kadar vaksinasi yang rendah, di situlah kita akan tahu akan ada penularan wabak yang tinggi. Jadi kita faham bahawa di Sabah jumlah peratusan yang dapat vaksinasi tidaklah memberangsangkan seperti negeri-negeri yang lain. Dan kita tahu apabila negeri-negeri membuka mereka punya sempadan, banyak akan ke Sabah, ke Semporna, kita akan ke pulau-pulau, ke Gunung Kinabalu. Dan di situ sebenarnya apa yang membahayakan ialah rakyat Sabah yang masih lagi tidak mengambil vaksin tersebut. Jadi di situlah tumpuan seterusnya kita harus berikan. Di manakah kawasan-kawasan mungkin di pantai timur, di Kelantan, di Kedah, di mana mereka masih lagi ada pockets of orang-orang yang berisiko tinggi yang masih lagi tidak mengambil vaksin tersebut. Di situlah sebenarnya di mana akan berlaku outbreak yang akan seterusnya. Doktor tadi menekankan kepentingan untuk kita belajar daripada pengalaman, learn from past lessons and experiences. Bagi saya, kalau nak melihat secara keseluruhannya pandemik COVID-19 ini, satu pengajaran utama yang perlu kita ambil adalah perbelanjaan, pelaburan, peruntukan ke dalam sektor kesihatan ini, di mana kita lihat di Lembah Kelang, di Selangor, antara negeri yang paling kaya, paling banyak meraih pendapatan untuk seluruh negara, tetapi mengalami tekanan yang amat berat ke atas sektor kesihatannya, tidak mampu menampung di beberapa hospital awam bagi menampung jumlah pesakit COVID-19. Jadi melihat kepada ini, itu satu pengalaman utama daripada pandemik COVID-19. Bergerak ke hadapan kalau kita nak hidup bersama COVID-19 dan juga menjelang pembentangan bajet 2022, seperti mana kita lihat sebelum ini juga dengan pembentangan rancangan Malaysia ke-12, apa yang harus ditekankan di sini untuk kita hidup bersama COVID-19, kita perlu juga ada sistem kesihatan yang kukuh. Jadi bila kita tengok daripada segi pembelanjaan negara selama ni, selalunya yang pertama ialah daripada pelajaran, Kementerian Pelajaran selalu nombor satu lah, dia paling tinggi. Dan selepas itu kita nampak sebenarnya kesihatan, sebenarnya jumlah bajet yang diberikan agak tinggi sebenarnya kepada kesihatan. Tetapi daripada jumlah yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan itu, sebenarnya hanya sedikit yang diberikan kepada kesihatan awam. Okey, negara-negara yang maju seperti di Thailand, sebenarnya kita dah ada dua kementerian, kita ada Kementerian Kesihatan dan kita ada Kementerian Kesihatan Awam, di mana Kementerian Kesihatan ini memberikan fokus yang holistik kepada masalah-masalah kesihatan awam seperti mengendalikan wabak, obesiti,
penyakit-penyakit berjangkit dan sebagainya. Jadi di Malaysia kita menggabungkannya dalam satu kementerian. Jadi untuk kita bergerak ke hadapan, sebenarnya perbelanjaan itu harus dikhususkan kepada prevention. Bermakna kita mengelak ataupun kita memastikan bahawa kita kena hentikan perebakan wabak dan penyakit-penyakit yang lain sebelum ia menjadi penyakit kepada manusia ataupun rakyat Malaysia. Jadi perbelanjaan itu harus dikhususkan kepada primary prevention ataupun kita mengatakan bahawa kita harus hentikan sebelum ia berlaku. Itulah sebenarnya strategi yang paling bagus yang kita harus laksanakan untuk kesihatan awam. Dan kita tidak boleh lupa apabila kita meletakkan 5G di dalam negara kita dan kita mengembang pesat dengan IR 4.0 dan sebagainya, kita harus digitaliskan kita punya kesihatan, terutamanya daripada segi aspek kesihatan awam. Jadi tidak guna kita mengatakan bahawa kita bagus mengawal dan sebagainya jika kita tidak prepare ataupun kita tidak bersiap sedia untuk pandemik yang akan datang ataupun wabak yang akan datang yang seterusnya. Kita harus belajar daripada kesilapan kita harus belajar daripada apa yang telah berlaku dan kita harus bersiap sedia untuk masa yang akan datang. Itu peranan pihak berkuasa pembuat undang-undang, tetapi bagi peringkat atau tahap masyarakat pula seperti apa yang telah disarankan kerajaan sebelum ini, apabila sekatan dilonggarkan, lebih banyak aktiviti sosial dan ekonomi dibenarkan. Sekarang ini bergantung kepada kita, kepada orang ramai dan masyarakat untuk melakukan kawalan kendiri untuk mengamalkan SOP sebagai norma baharu dalam kita menikmati kebebasan dan juga pelbagai lagi kelonggaran dibenarkan selepas ini, tetapi SOP perlu diutamakan. Bagaimana Dr. Farhan melihat tahap kepatuhan dan juga pembudayaan norma baharu ini dalam kalangan masyarakat dalam kita melihat lebih banyak kelonggaran yang diberikan dalam masa terdekat? Jadi apa yang saya nak tekankanlah di sini, apa yang kita harus faham ya, apabila kita jumpa benda yang baru, kita selalunya suka kan, kita jumpa orang baru kita suka, kita jumpa kereta baru kita suka, tetapi bila kita jumpa penyakit, kita tidak akan suka dan kita akan benci. Penyakit baru kerana apa? Kita tidak faham. Jadi lebih banyak kita faham penyakit itu, lebih banyak kita memahami apakah peranan kita untuk tidak mendapat penyakit itu. COVID ini kalau kita bandingkan seperti penyakit macam denggi, di mana denggi dulu dan sampai sekarang menjadi satu masalah. Kita tidak mahu kerajaan datang ke rumah kita dan tepuk semua nyamuk kat dalam rumah kita sebab tak nak bagi kita denggi. Sama juga seperti COVID, kita tidak mahu kerajaan untuk mengawal kita, untuk pastikan kita tak boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi apabila kelonggaran dan kebebasan itu diberikan kepada rakyat, kita harus memikirkan apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang manusia untuk mengelakkan diri kita sendiri sebenarnya untuk tidak mendapat penyakit tersebut. Jadi di sini letaklah di tepi bahawa kita tak nak tolong negara ke, kita tak nak tolong doktor ke apa ke, itu semua tidak penting. Jadi yang penting sekarang ialah menilai apakah risiko untuk membantu diri anda untuk selamat. Jadi balik kepada basic, kepada SOP. Jika anda tahu COVID itu boleh merebak daripada pengudaraan, maknanya anda kena pakai pelitup muka. Kalau anda tahu sentuhan itu boleh melakukan perebakan, maknanya kena kerap membasuh tangan. Jadi it's back to basic. Sebenarnya penghujungnya ialah untuk melindungi diri kita sendiri sebenarnya. Okey, akhir sekali Dr. Farhan, kalau kita nak lihat perbincangan yang diadakan di negara-negara lain yang boleh dikatakan sudah berjaya mengawal penularan COVID-19 ini, mereka sudah lihat ke hadapan dan mereka melihat bagaimana untuk mereka mengurus pandemik kesihatan seterusnya. Pandangan Dr. Farhan, adakah kita sudah bersedia untuk menangani pandemik atau krisis kesihatan seterusnya? Jadi untuk yang saya ingin mengatakan dengan poin-poin yang telah diberikan tadi, apa yang harus kita fahami ialah kita harus kena ada base infrastructure ataupun satu asas yang kukuh untuk kita face the next pandemic. Buat masa sekarang, kita masih lagi belum sampai ke tahap itu. Jadi apa yang saya ingin tekankan kerana infrastruktur itu adalah penting, kerana apa sekali pandemik yang akan datang, ia akan jatuh balik kepada asas-asas yang tertentu. Kita tetap akan belajar apakah mungkin virus yang akan datang, bagaimanakah cara perebakan dia, macam manakah ia menular. Ia mungkin akan berbeza. Tetapi sistem dan infrastruktur seperti digital data center, dan kita punya data center yang central, kita punya petugas kesihatan awam yang ready dan bersiap siaga untuk tengok apa akan berlaku jika sesuatu berlaku. Itu masih lagi belum
siap. Dan sebenarnya kita harus invest ataupun kita harus melabur lebih banyak dana kepada sektor ini, kerana baru sekarang orang faham sebenarnya kita lebih harus bersedia sebelum kita menjadi reaktif. We have to be proactive rather than reactive. Dan Nailah, untuk menjawab soalan kamu itu, buat masa ini kita masih lagi belum bersedia untuk pandemik seterusnya. Baik, terima kasih Dr. Fahan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, mengulas mengenai kebenaran rentas negeri yang kami jangkakan pada masa terdekat. Itu salah satu fokus utama kami pada minggu depan. Selepas ini kita akan melihat pula dari sudut ekonomi sejauh mana kebenaran rentas negeri dan juga banyak lagi kelonggaran sosial, aktiviti sosial dan aktiviti ekonomi selepas ini, sejauh mana ia akan memberi impak kepada pemulihan ekonomi. Itu kami akan bincangkan selepas ini dalam fokus minggu depan. Kita berinteraksi seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam fokus minggu depan, dan sebentar tadi kami mendapatkan pandangan pakar kesihatan awam mengenai kebenaran rentas negeri yang kami jangkakan pada masa terdekat. Itu dari segi kesihatan. Tetapi kalau kita nak melihat dari sudut ekonomi pula, sejauh mana kebenaran rentas negeri dan juga kelonggaran aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial yang dijangka diumumkan lagi dalam masa terdekat, sejauh mana ia akan bantu dalam usaha kerajaan memulihkan ekonomi pasca pandemik COVID-19 ini. Pastinya dengan kebenaran rentas negeri ini akan dapat merancakkan semula industri pelancongan yang amat terkesan ketika pandemik, dan ini sekaligus dapat juga memberi kesan positif kepada sektor-sektor lain. Dan sudah bersedia bersama saya dalam fokus minggu depan ketika ini Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof bersama saya dalam fokus minggu depan. Kita nak lihat kepada kebenaran rentas negeri ini. Pandangan Prof, sejauh mana kelonggaran sekatan ketika ini mampu bantu memulihkan ekonomi? Kalau kita lihat daripada permulaan Mac tahun lepas, penumpuan yang diberikan oleh kerajaan adalah kepada dua aspek. Pertama iaitu nyawa dan kedua adalah dari sudut ekonomi. Jadi saya fikir pada ketika ini kita telah pun berada pada keadaan di mana pada pendapat saya usaha perlu dilihat untuk mengukuhkan lagi keadaan prestasi ekonomi, terutamanya ekonomi rakyat yang bagi saya begitu terjejas akibat daripada sekatan pergerakan sekatan sosial, sekatan ekonomi yang telah pun dilakukan dalam beberapa sejak sekian lama inilah. Jadi saya melihat bahawa apabila kerajaan akan membuka sektor ekonomi, terutamanya dari sudut pembukaan rentas negeri, saya melihat ini adalah satu keputusan yang tepat dan ini akan memberikan kelegaan yang begitu banyak sekali lah kepada perniagaan dan juga ekonomi yang begitu terjejas. Tapi perlu difahami bahawa pembukaan rentas negeri ini tidak bermakna bahawa ekonomi akan dibuka secara sepenuhnya, kerana kita kena lihat dalam pelan pemulihan negara tu ada beberapa lagi negeri yang masih berada dalam fasa 2, fasa 3. Saya melihat bahawa pembukaan sepenuhnya dan apa yang kita katakan satu jump start sepenuhnya ekonomi itu bermula apabila semua negeri berada di fasa 4 yang mungkin saya jangkakan akan berlaku mungkin pada hujung tahun ini ataupun permulaan tahun hadapan. Seperti yang Prof katakan, kebenaran rentas negeri ini tidak bermaksud ekonomi dibuka sepenuhnya. Pastinya kalau kita melihat kepada pelan pemulihan negara dan juga pengumuman kerajaan sebelum ini, kebanyakan kelonggaran dan juga kelonggaran aktiviti sosial dan aktiviti ekonomi ketika ini hanya dibenarkan bagi mereka yang lengkap vaksinasi. Dan melihat kepada ini dan juga apabila kebenaran rentas negeri ini diumumkan pada masa terdekat dalam hari-hari akan datang, sejauh mana kalau kita nak melihat kebanyakan aktiviti sekarang ini dibenarkan kepada individu yang lengkap vaksin sahaja, sejauh mana ini akan bantu dalam usaha pemulihan ekonomi, atau perlu kita melihat pada masa akan datang keperluan untuk membenarkan lebih banyak aktiviti-aktiviti ini bagi mereka yang juga tidak mengambil vaksin. Mungkin isu yang sedikit sensitif, tetapi kita perlu melihat ke hadapan selepas ini bagaimana agaknya masa depan kalau kita nak menuju ke arah endemik. Bagi saya, soalan yang
Naila lontarkan tadi sebenarnya bergantung kepada beberapa faktor juga. Contohnya sejauh mana kes harian itu dapat diturunkan sebagai contoh, dan juga sejauh mana dari segi kapasiti sektor kesihatan kita dapat diperkasakan. Jadi kalau kita katakan keadaan terkawal pada masa hadapan. Jadi saya fikir mungkin kelonggaran juga boleh diberikan kepada mereka yang tidak divaksinasi. Tetapi mengikut keadaan yang kita lihat seperti juga di negara-negara maju yang lain, mungkin keadaan ini mungkin akan ada berlaku peningkatan bila kita membuka rentas negeri dan juga pelbagai aktiviti ekonomi seperti juga kita lihat di negara-negara maju yang lain. Jadi kalau kita melalui fasa endemik, bagi saya kerajaan perlu tegaslah kepada kelonggaran-kelonggaran, terutamanya kita lihat contohnya memasuki pusat membeli belah ataupun pergi ke restoran dan sebagainya. Perkara-perkara ini bagi saya masih lagi perlu diberikan hanya kepada mereka yang telah divaksinasi penuh. Saya fikir ini perlu ditekankan kerana kita tidak mahu mengambil risiko dari aspek kesihatan walaupun kita membuka sektor-sektor ekonomi, tetapi seperti yang saya sebutkan pada mula-mula tadi penumpuan objektif kepada kesihatan dan juga ekonomi itu saya fikir masih lagi perlu dilihat, dan saya berpendapat bahawa di masa hadapan jika kita ada lagi sebagai contoh dari sudut strategi dari aspek kesihatan yang boleh diperkenalkan untuk kita mendepani fasa endemik, ini mungkin membolehkan lebih kelonggaran diberikan kepada sektor-sektor ekonomi yang lain untuk memastikan bahawa ekonomi kita dapat dipacu dengan lebih baik di masa depan. Kerana kita perlu faham bahawa apa yang berlaku sekarang ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi kita pada suku keempat tahun ini. Tapi pada suku ketiga tahun ini, kita tahu pun data suku ketiga mungkin akan dikeluarkan pada bulan November, iaitu selepas pembentangan belanjawan 2022. Suku ketiga tu mungkin mempunyai kesan kerana pada ketika itu masih lagi berlakunya perintah pergerakan perintah kawalan pergerakan itu. Jadi kalau kita nak menuju ke fasa endemik, saya fikir pada suku keempat tahun ini perlulah dilihat sebagai asas untuk kita nak memacu ekonomi kita, terutamanya pada separuh pertama tahun hadapan, supaya kita dapat bukan sahaja merealisasikan apakah strategi yang telah pun diletakkan di dalam rancangan Malaysia ke-12, tetapi juga memastikan bahawa pemulihan ekonomi dan juga pemulihan terutamanya ekonomi rakyat itu dapat dijalankan tanpa ada lagi bagi saya hiccup dari segi penutupan pergerakan dan sebagainya, sebab kita tahu bahawa data-data menunjukkan sebagai contoh kadar kemiskinan pun sekarang sudah pun meningkat. Kita bukan cakap soal kemiskinan relatif ataupun kemiskinan pelbagai dimensi, kita bercakap dengan kemiskinan mutlak. Jadi ini sebenarnya isu yang saya fikir perlu ditangani, dan kalau kita tidak ada strategi yang khusus dari segi aspek kesihatan dalam mendepani fasa endemik, ini mungkin akan menjejaskan juga dari segi pemulihan ekonomi rakyat di masa yang terdekat ini. Okey, akhir sekali Prof, secara ringkas Prof ada menyebut tentang bajet 2022 dan juga keperluan untuk memperkukuhkan lagi dan juga memastikan sistem ekonomi kita berdaya tahan supaya apa sahaja hiccup seperti yang Prof katakan tadi, apa sahaja hiccup yang berlaku selepas ini dalam menuju ke fasa endemik, ekonomi dan juga ekonomi rakyat ini berdaya tahan. Bercakap tentang bajet 2022 tadi, pandangan pakar kesihatan melihat keperluan untuk melabur lebih banyak, memperuntukkan lebih banyak untuk sektor kesihatan. Pandangan Prof, sejauh mana bajet 2022 ini perlu melihat kepada aspek pemulihan, sejauh mana pula perlu melihat kepada aspek pertumbuhan selepas ini? Ya, saya bersetuju sektor kesihatan perlu ditekankan, dan saya juga melihat bahawa dalam rancangan Malaysia ke-12 ada aspek ini ditekankan. Jadi dalam bajet 2022 ini, bagi saya yang penting adalah
bantuan-bantuan yang diberikan bagi saya mungkin perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, saya fikir bantuan yang utama sebenarnya adalah bantuan dari segi bantuan kewangan dan juga mungkin dari segi grant kepada peniaga-peniaga terutamanya PMKS yang begitu terjejas, dan juga of course sektor-sektor pelancongan, sektor perkhidmatan, sektor perkilangan, yang mana supaya mereka ni dapat lebih membina kapasiti mereka terutamanya dalam ekonomi digital. In other words, dalam belanja bajet 2022 perlu memperhalusi lagi strategi idea yang telah pun diletakkan di dalam rancangan Malaysia ke-12, terutamanya aspek membasmi kemiskinan mutlak. Ini yang saya fikir perlu ditekankan, dan saya juga melihat kepentingan belanja bajet 2022 ini dari segi sasaran baru kerajaan, dari segi prospek pertumbuhan ekonomi kita pada tahun hadapan. Saya fikir ini penting kerana di sinilah saya fikir asas utama untuk kita lihat bagaimana kelancaran kerajaan untuk nak meneruskan program-program untuk membantu rakyat yang masih lagi terkesan akibat daripada pandemik ini. So dari segi prospek pertumbuhan dan juga sumber hasil yang saya fikir perlu juga dilihat di dalam belanjawan ataupun bajet 2022 nanti. Banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama Prof, tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM. Itu sahaja masa kita ada dalam Fokus minggu depan jam ini bersama saya Nailah Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.